dikritik dari dulu lagi benda ni. Saya nak ulang je lah. Naik kenderaan, tak kira lah pejabat agama ke mana, dalam nak pi tu nampak keliling hak duduk tepi jalan apa duduk berpeluk, dia tak cukup nak pi cari bilik hak orang mengadu. Tak munasabah, tak munasabah. Sayyidina Umar bin Khattab, bila dia dipertikaikan kerana masuk, dia akui kerana cuba masuk mengintip orang yang dikatakan minum arak. Dan Ihya Ulumuddin disebutlah hal ini. Bagaimana apabila Umar bin Khattab pergi ke satu rumah orang, dia panjat, dia tengok orang tu minum arak. Kau tu kata, wahai Amirul Mukminin, kau telah buat banyak kesalahan, aku buat satu je minum arak. Pertama, kau masuk tak melalui pintu. Fatul buyutu min abwabiha, masuk rumah daripada pintunya. Kedua, kau tak bagi salam. Kau suruh bagi salam. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu masuk orang rumah kamu dengan kamu minta izin dan bagi salam pada orang dah. Ni tak bagi salam. Kemudian Allah menyatakan wala tajassasu. Jangan kamu mengintip. Mengintip. Semua salah ni kau buat. Omar balik. Sebab no point. Privacy orang. Kita kalau nak bersihkan maksiat, kita nak bersihkan apa tuan? Kita kena bersihkan majalah-majalah kita tu. Yang dijual di jalan-jalan, itu yang mendedahkan macam-macam. Itu maksiat yang jelas. Dia terang-terang dia pergi peluk. Dan tak ada siapa. Kadang-kadang ustaz pun duk baca. Weh lawa. Dia terang. Tapi kita pecahkan pintu, kita ambil gambar orang tutup maksiat dia, dan kita siar pula dalam YouTube. Saya nak nasihatkan jabatan-jabatan agama, benda ni tak boleh buat. Allah suruh kita tutup aib orang Islam. Man satara musliman satarahullah yaumil qiyamah. Siapa yang tutup aib orang Muslim, Allah tutup aib dia hari kiamat. Allah tak bagi kita dedah aib orang. Dia tutup aib dia. Pasal bagi kita buka. Orang yang buka aib dia tu, hak tu patut kita hukum. Sekurang-kurangnya dia tahu nilai. Bahawasanya benda ni malu. Dan ini ada benda kadang-kadang menyebabkan orang susah. Bila dia masuk macam tu, kawan tu nak taubat, duk teringat, mak hang teruk tu, masuk dalam YouTube. Kau ni barangkali dah taubat dah 5 tahun. Orang yang masukkan tu, dia bertanggungjawab. Orang kata habis tu kalau tak boleh mengintip, susahlah nanti. Macam mana dengan kita nak tangkap orang yang dah apa? Itu lain. Tuan-tuan, maksiat ada 2 jenis. Satu maksiat yang membabitkan seseorang dengan Allah, yang bukan menzalimi orang lain, makhluk lain. Contohnya apa? Minum arak, zina. Ni dosa dia dengan Allah. Yang ni kita kena tutup, kita tak boleh duk cerita ke orang. Melainkan dia buat secara terbuka sampai 4 orang saksi duk main duk tengok, tanpa tengok pi aku nak buat. Memang kena lah 4 orang saksi. Sebab tu kalau 4 orang saksi tu, kalau main 2 orang, walaupun 2 orang tu pakai lebay, baru balik masjid duk tengok buat, 2 orang tu kena 80 rotan. Kalau dia kata dia 2 orang ni berzina, hakim, mana saksi cukup 4 orang? Tak ada, kami 2 orang yang tengok. Walaupun memang mungkin dia berzina, tapi mahkamah sebat hak 2 orang. Sebab apa? Islam nak avoid. Ni soal maruah. Dalam arti kata yang lain, kalau tak cukup saksi, hampa diam hampa masuk tepi tunggu pun nasihat dia. Takkan kita main-main tu, hampa jangan bangkit, duduk dulu kami nak ambil gambar. Tuan-tuan pergi tengok dalam YouTube, boleh kawan yang buat operasi tu suruh kau tu pergi pegang baju dulu, pergi buka dulu, mereka nak ambil gambar dan masuk dalam YouTube. Inikah operasi agama? Islam tak benarkan itu.
Maksiat peribadi. Satu lagi maksiat yang membabitkan, dia menzalimi orang lain. Perampok. Hak perampok kita kena isytihar kerana dia bahaya orang. Dadah, hak ni kita kena isytihar. Rasuah, hak ni kita kena isytihar. Hak ni habis harta rakyat. Pembunuh, hak ni kita kena bagi tahu orang. Takkan satu orang pembunuh mai rumah kawan kita diam. Lepas tu dia balik ni, Pam kena bunuh, sebenarnya memang saya tahu, tapi saya tak mau habaq, tak mau dedah aib dia. Mati kawan kita. Ha? Ini maksiat. Sebab tu kita kena bezakan. Bila Islam kata tutup aib, aib ini ialah aib yang membabitkan soal peribadi. Kalau seorang tu peniaga yang suka menipu, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menghuraikan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kata An-Nawawi, siapa yang tengok mungkar maka dia ubah dengan tangan. Kalau tak mampu dengan lidahnya, kalau tak mampu dengan jantung hatinya. Yakni dia bagi. Kata Nawawi, kalau kita tengok satu orang nak beli barang dan kita tahu tokek barang tu tipu, wajib kita bagi tahu barang ni barang tipu. Mai orang tu nak beli barang, kita duduk sebelah, kita kata aku beli dah, tak sat kena berkenaan. Beras ni tak betul, kita kena habaq dia, wajib. Kata dia. Kalau kita mampu, kalau kita takut tokek tu kuat pada kita, dia katok pada kita kata cut dia, bagi tahu jangan. Sebab itu kalau kita biar, boleh ada pihak yang terinaya. Ada pihak yang terinaya. Tapi kalau satu orang memang dia tu kaki maksiat, kita tak perlulah satu orang mai ni kita cuit kawan kita, tu kaki perempuan mai, tu kaki zina mai. Dia mai tak? Mungkin dia dah taubat. Mungkin dan setengah orang buat persepsi yang salah dengan menyatakan taubat pun buat apa, bukan ada undang-undang Islam lah ni, taubat Tuhan tak terima. Tak. Tidak pernah. Undang-undang Islam pemerintah buat. Tetapi kalau undang-undang Islam tak ada pun, orang tetap boleh bertaubat. Berikutnya, ini berkaitan dengan ni. Sekali lagi tuan-tuan bila nak main kuliah ni, bawa Quran. Saya tengok ramai tak bawa tu, saya pergi hurai penyang hal lain sikit. Tidak. Kalau nak kata hafal surah Yusuf pun tak apa hafal ke. Kedua, berikutnya ialah kita kena faham, jangan hukum manusia berdasarkan satu kes. Jangan. Sebab tu saya selalu baca tentang hadis lelaki yang orang panggil Abdullah, dipanggil Abdullah Himar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu wa kana yudhikun Nabi lah mereka kata. Dia pernah mai duk cakap dengan Nabi, dia pernah bagi Nabi, dia buat lawak, Nabi tergelak. Mana? Tapi satu hari, bukan satu hari, tapi dia punya masalah, dia suka minum arak. Dia tagih arak. Kerap lah dia minum arak. Satu hari dia tangkap dia minum arak, bawa mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata idribu, pukul dah. Hadis kata fa minna man darabahu bi yadihi wa minna bi sawbihi. Kalangan kami ada yang pukul dengan tangan, tampak ni dah. Tampak begitulah, bukan cedera. Ada yang pukul dengan baju ya, ambil barangkali sebai tu, pukul dengan sebai. Oh, bukan pukul macam dengan semerah padi tu. Semerah padi tu, ya Allah. Filem tu saya, walaupun Piramli ini bagus kan, tapi filem tu dia tidak ada cukup ilmu tentang menundang pukul. Hatta sulah mana ada dalam Islam sulah. Pukul dengan baju. Ada di kalangan siapa tu yang kata Allah mal'in. Ya Allah laknatlah dia. Nabi marah. Nabi kata la tasubbu fa inni a'lam annahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan maki dia, jangan cerca dia. Dalam riwayat la tal'anu, dalam riwayat jangan kamu laknat dia, kerana aku tahu dia sayangkan Allah dan Rasulnya.
Tuan-tuan, ulama-ulama cuba bahaskan bagaimana orang minum arak boleh sayangkan Allah dan Rasul. Nabi suruh pukul, dia salah. Tapi Nabi kata jangan maki, dia sayang Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kita kena beza. Pertama, mungkin orang kata, macam mana hadis Nabi melaknat peminum arak? Melaknat arak. Syaribuhu, orang yang bawa dia. Asiru, orang yang perah dia. Hamiluhu, orang yang tanggung dia. Semua Nabi laknat. Tuan-tuan, Nabi laknat jenis orang yang minum arak dilaknat oleh Allah, itu secara umum. Tetapi setiap individu yang minum arak tak sama. Perbuatan minum arak memang dilaknat oleh Allah. Tetapi orang yang minum arak belum tentu lagi dia itu mendapat laknat. Laknat ni maksudnya dijauh daripada rahmat. Simple. Setiap orang yang secara umumnya pencuri dipotong tangan. Tapi mungkin ada pencuri kita tak potong tangan dia sebab mungkin dia mencuri kerana lapar. Mungkin dia mencuri kerana dia salah, dia tak ada orang rampas harta dia. Dia ada pengecualian untuk dia. Orang ini walaupun dia minum arak, itu kelemahan dia, tapi Nabi tak nafi yang dia sayang Allah dan Rasul. Ada orang memang tak berapa bagus Islam dia, semayang, puasa pun kadang-kadang culat. Tapi bila orang nak menghina Islam, hina Quran, dia bersanggup mati. Ada. Mungkin dia minum arak, tapi kalau orang cakap tak tahu tentang Islam, dia marah. Yang penting Islam hukum yang salah itu bab itu. Tapi jangan kerana satu bab kita hukum orang keseluruhan. Ini kita kena ambil pengajaran. Kita mungkin tengok orang lemah dalam satu bab, tapi dia mungkin baik dalam bab yang lain. Itu yang saya sebut Quran sentiasa tak pernah kata siapa tak ada dosa masuk syurga. Tuan tak kata. Quran kata faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi